wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Panaslah pula. Panaslah tuan, panas. Cuaca tak menentu lah sekarang ni. Kejap hujan, kejap panas, kejap hujan, kejap panas kan. Jadi panas sikit lah cuaca. Macam mana tuan-tuan rasa? Panas-panas ke? Panas sikit lah, panas. Dia ingat kita koyak tuan-tuan. Dia ingat kita koyak. Minta maaf lah tuan-tuan I don't buy dia punya propaganda. Sorry. Nothing to sorry about sebenarnya. Tak ada benda nak disorikan. Kita hidup di sebuah negara yang pragmatik, kita kata. This is the reality of negara kita. Kita bukan hidup di sebuah negara yang orang boleh mempoliskan apa kita punya hobi, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Itu semua adalah peribadi kita. Kan? Orang boleh nasihat kita, tetapi ujungnya kita pulang pada kita selagi dia tidak melanggar undang-undang. Kan? Tiba-tiba ada seseorang tu datang, oh kau tak boleh buat ni, kau tak boleh buat ni, kau tak boleh buat tu, kau tak boleh cakap macam ni. I mean, who are you? Lepas tu dia yang orang bercakap, oh perlu ada kebebasan media, perlu ada kebebasan ini. Saya percaya satu hari nanti kalau dia orang memerintah, habis kita tuan-tuan. Habis kita. Habis, saya kata, percayalah. Golongan ni kalau memerintah, PAS ni kalau memerintah, lagi teruk daripada Taliban kot negara ni. Saya boleh claim macam tu. Lagi teruk daripada Taliban negara ni. Oh, tapi Is Kelantan tu tak ada masalah Is. Itu sebab dia baru memerintah negeri. Dia tak belum memerintah negara lagi. Negeri pun kita kata dah jadi macam tu. Kalau negara lagi teruk lah dia buatnya. Kan? Alamak, satu benda saya lupa lagi tuan-tuan. Tahu apa dia? Ini dia. Itu macam gelap je. Sekarang baru terang. Baik, malam ini insyaAllah kita bercerita beberapa perkara. Satunya adalah, saya awal sikit sebab saya ada hal lepas ni. Hadi masih bermimpi ambil alih kerajaan dari UMNO. DAP dan PKR boleh saman Hadi atas tuduhan PKR dan DAP bercanggah dengan Islam dan berbahaya. Zahid Hamidi selamat dibedah. Kenapa ada lantikan politik dalam kerajaan mana di JLC? Mr. H diambil keterangan pada hari ini. Nampak sudah pertemuan Hamzah dan Zainuddin. Wan Faizal pun dia kata dia disasar sokong PM. Okey, mengkaji apa yang Merdeka Center sebut dan apa yang patut kita lakukan sebagai sebuah kerajaan. Itu antara perkara-perkara yang boleh kita lihat pada malam ini. Baik. I think terima kasih juga tuan-tuan yang share, yang like, yang subscribe. Kadang-kadang saya tak sempat. Kadang kalau saya celoteh kita tengok dah sejam kan. Ada yang suka tengok live saya ni sebab dia guna live untuk tidur. Tak apalah, mungkin suara saya ni suara yang boleh menghiburkan. Tak apalah, baguslah tu kan. Kemudian esok dia pergi dengar lagi sekali lah. Right, tak apa, tak ada menjadi masalah kan. Masing-masing punya cara, masing-masing punya pilihan. Okay, terima kasih yang share. 24 orang yang share. Tolong kalau boleh kita jadikan 100 share pada malam ini. Baik. PLKN 3.0 tidak dilaksana pada tahun hadapan. Kerajaan tidak akan melaksanakan program PLKN 3.0 pada tahun hadapan. Sebaliknya dijangka hanya bermula seawal 2025. Menteri Pertahanan Muhammad Hassan berkata carangan PLKN itu masih dalam proses kajian. Kemungkinan PLKN dilaksanakan pada tahun 2024 tak dibajetkan dalam 2024 pun katanya. Nak gunakan askar wataniah untuk PLKN kena naik taraf dulu Kementerian Agama kerjasama dengan pemegang taruh. PLKN dilaksanakan kembali pada tahun 2025 katanya dalam Dewan pada hari ini. Mindef berkata kenyataan pelatih program itu akan dipilih mengikut tahun kelahiran dan garis permulaan kelahiran tertentu bagi pelatih memulakan PLKN 3.0. Sekiranya pelatih yang dipilih tidak dapat menyertai atas sebab yang dibenarkan, mereka boleh memohon penangguhan. Had maksimum untuk penangguhan untuk menjadi pelatih adalah sehingga 35 tahun. Mindef turut berharap penjelasan ini dapat menyelesaikan kegelisahan orang ramai. Okey. Untuk makluman tuan, jadi sesiapa yang lahir pada tahun 2007 tahun depan dia 18 tahun. So 2007 tahun depan dia 18 tahun. So berkemungkinan 18 tahun apa? Tahun depan dia 17 tahun. 17 tahun. So tahun satu lagi 2025 dia akan jadi 18 tahun.
Jadi pada masa itu berkemungkinan di situlah akan bermulanya tahun 2007 itu, di mana PLKN akan dimulakan. So mereka yang lahir 2007 ke atas saja yang akan menyertai PLKN. Jadi budak-budak yang umur 30 lebih tahun tu tak payahlah nak berangan kan. Sekarang ni tahun 90 yang lahir tahun 90-an dulu kan. Oh, saya akan masuk PLKN. Tak payah berangan. Kau tak masuk pun jangan risau. Hanya mereka lahir 2007 ke atas saja yang akan apa orang kata dipilih, diwajibkan. Proses pemilihan kita tak tahu di mana dia katakan menggunakan Camp Mindef dan juga Wataniah, tapi di bagaimana apa semua tak tahu, kerana 2024 ni adalah masa untuk nak menaik taraf camp tersebut atas keperluan-keperluan tertentu. Tapi lah, kalau saya dia bagi pilihan tuan-tuan antara pergi dan tak pergi, saya pilih nak pergi. Saya memang seronok benda-benda macam tu. Berapa tempoh saya dengar, saya baca hari tu 45 hari. So saya cadangkan tuan-tuan dan puan, anak-anak, adakah semua? Mungkin tak semua, mungkin akan ada by pilihan, akan dipilih. Tak adalah wajib semua nak kena pergi, tapi mungkin by pilihan. So kita tengok macam mana nantilah. Tahun 2025 baru bermula, bukan 2024 ni 2025 nanti baru bermula pemilihan tersebut, kita kata. Okey. Satu lagi berita yang menarik, sebenarnya tak mengejutkan tapi agak menarik. Akaun Aman Palestin beku didakwa salah guna derma lebih 15 juta ringgit. Sebanyak 41 akaun milik Aman Palestin Berhad dan entiti syarikat lain dibeku. Babit wang bernilai 15 juta maklum SPRM. Pembukuan dana itu berkaitan siasatan terhadap dakwaan Aman Palestin menyalahkan wang sumbangan orang ramai yang telah dijalankan sejak 17 Oktober 2023. Suruhanjaya ini telah membekukan sebanyak 41 akaun bank syarikat pertubuhan amal tersebut dan beberapa entiti syarikat lain dengan jumlah RM15,868 semalam. Sebelum ini SPRM turut membuat penggeledahan di premis Aman Palestin serta memperoleh dokumen-dokumen berkaitan keuangan dan pengurusan operasi bagi tempoh 5 tahun. Siasatan berkenaan dijalankan bagi mendapat keterangan berhubungan kesalahan di bawah Akta SPRM, AMLA dan juga Kanun Kesiasaan Akta 574. SPRM juga telah merakam beberapa keterangan saksi penting. Beberapa isu melibatkan penyelewengan dana dianggap berjumlah 70 juta yang disalurkan bagi tujuan selain objektif penubuhan syarikat berkenaan. Aman Palestin sebelum ini telah berdepan kesukaran di Perlis apabila Jabatan Hal Ehwal Negeri Perlis menghentikan kutipan di negeri itu sementara menunggu siasatan. Sebelum ini, Mufti Perlis telah memberi amaran supaya berhati-hati dengan penipu yang menunggang nama Palestin. Dia bagaimana tidak menyebut identiti pihak itu secara khusus. Aman Palestin menuntut penjelasan dan bukti bahawa mereka terlibat penipuan dan penyelewengan wang kutipan derma di Perlis. Pihak mana yang telah membuat aduan meminta kami disesat berkaitan wang kutipan yang telah dikumpulkan. Adakah terdapat sebarang laporan polis, laporan kepada Mufti, Jaib dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah mengenai kutipan tersebut, kata Aman Palestin. Aman Palestin ditubuhkan pada 2004. Ia diasaskan oleh bekas Presiden ISMA iaitu Abdul Zaik Abdul Rahman dan juga menjadi Presiden Aman Palestin sehingga 2018. Dan Abdul Zaik perkara tersebut. Okey. Alright. Komen saya. Okey, pertama sekali saya nak ceritalah. Saya kenal Abdullah Zaik, Ustaz Abdullah Zaik tu. Saya kenal orang di dalam Aman Palestin. Saya kenal mereka yang ada menjadi orang penting di dalam syarikat-syarikat tersebut. Cuma secara personalnya, kalau ditanya saya takkan ulas banyak-banyak, tapi secara personalnya, kalau ditanya ke mana saya memberikan derma saya boleh katakan saya tak beri kepada Aman Palestin. Okay, saya tak beri kepada Aman Palestin. Now, kenapa tak beri pada Aman Palestin? Adakah Aman Palestin ni buat onar? Tak, saya macam ni lah tuan-tuan. Saya tak bagi kepada Aman Palestin. Saya kenal orangnya, tapi saya tak bagi pada Aman Palestin. Kalau saya nak derma kepada Palestin ataupun kepada kepada bantuan-bantuan ini, saya akan pergi punya website ini, MyCare. Kan, di website mycare.org. MyCare ni adalah satu organisasi yang saya boleh percayai, yang saya yakini dan saya tahu mereka diaudit secara proper audit pada setiap tahun. Ataupun kalau tidak, pergilah ke agensi kerajaan yang memberi derma kepada Palestin. Itu saya boleh kata. Now, adakah sebab Aman Palestin ni tak boleh dipercayai? Bukan, saya tak kata macam tu. Cuma saya kata yang itulah tadi. So kalau tuan-tuan nak buat pilihan, bagi saya pilih MyCare lah.
So setelah sekian lama saya tak pernah to be honest derma pada aman Palestin pun, saya tak kata dia bersalah, tapi somehow guts saya membenarkan apa yang